Contoh kita takbir Allahu Akbar tu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada jenis tu kalau nak. Fatihah tu lupa. Bus surah tu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Masa sujud tu ingat, tak baca Fatihah. Jadi kita akan sambung kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusud ilmu fiqh, bahagian ibadah, penggal yang pertama, jilid yang pertama. Kita sambung mana, Nazri? 27. Okey. Kau surat 27. Rukun yang ke-8. Tengah-tengah tu boleh ke-8 tu situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala ke-8, yakni rukun solat yang ke-8, duduk antara dua sujud dengan tamakninah padanya. Jangan dipanjangkan dia, yakni dilakukan lama-lama, lebih daripada doanya yang termaklum. Sekiranya dipanjangkan duduk lama-lama, dengan sengaja kadar sempat membaca tasyahud, nescaya batal solatnya. Bagaimana pada rukun yang lain, begitu juga duduk antara dua sujud ini dilakukan dengan ada qasad, ada niat. Maka jika ia sedang sujud, tiba-tiba ada orang memanggilnya, ia pun mengangkat kepala kerana hendak menengok, melihat orang itu. Lepas itu terus hendak dijadikan duduk antara dua sujud, nescaya tidak memadai. Kena kembali sujud semula, kemudian baru duduk untuk itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rukun yang ke-8 ialah duduk antara dua sujud. Sujud mana-mana rakaat dia ada dua, rukuk dia ada satu je, tapi sujud tu dia ada dua. Maka dua sujud itu dia akan dipisahkan dengan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dia sama dengan rukun i'tidal. I'tidal dengan duduk antara dua sujud sama di segi dia rukun yang pendek. Nah, rukun yang pendek yang kita tidak boleh panjangkan lebih daripada rukun-rukun yang panjang. I'tidal kita tidak boleh panjangkan juga, kita dah sebut sebelum daripada ini, kecuali solat subuh je lah. Solat subuh, sami Allahu liman hamidah, kita baca Allahumma hdini fi man hadai, ataupun untuk imam Allahumma hdina fi man hadai. Imam Allahumma hdini sepak punggung tu. Jangan sepak atas solat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia tak boleh panjang lah. Kadang-kadang kita lebih panjangkan duduk antara dua sujud daripada sujud tu, sujud sekejap. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, pendek dia baca. Kemudian Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini, panjang tu. Nah, jadi pastikan sujud kita itu lebih panjang daripada duduk. Kalau berlaku duduk itu lebih panjang daripada sujud, maka itu ada masalah. Sebab itu solat tasbih tu dia ada sedikit masalah lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab dia kan panjang tu. Jadi sama panjang. Sujud dengan duduk antara dua sujud dan sujud semula sama panjang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Hello? 10. Ingat 100 hari. 10 kan sama. Nah, kalau kita lepas takbiratul ihram kita tak baca tasbih 15.
Kita baca Fatihah dulu, kemudian sebelum rukuk kita baca 15. Nanti kita akan duduk istirahat tu sama baca 10 juga tasbih. Panjang duduk istirahat. Sebab tu solat tasbih dia agak pelik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu, dan dia punya dalil dia pun agak lemah lah, dalil solat tasbih, tapi nak buat tidak ada masalah apa-apa. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi tak boleh dipanjang-panjangkan duduk i'tidal itu. Dia sebut kalau kita duduk antara dua sujud itu, dia kena ada qasad. Qasad kita nak duduk. Kalau kita bangun, jika ia sedang duduk, tiba-tiba ada orang memanggilnya, ia pun mengangkat kepala. Kita biasa nak angkat kepala macam mana? Hello, tu imam sujud lama. Oi, apa hai? Mati dah. La ilaha illallah. Ada tu imam mati dalam sujud bulan Ramadan 2-3 tahun lepas di Baling. Baling memang dia mati hebat-hebat sikit tu imam dah. Sujud solat tarawih sujud tak bangun. Dah mati dalam sujud. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itulah jadi kita hak makmum ni jadi payah nak gerak. Sebab tu imam kalau dia batal wuduk, kita sebut sebelum dia pada ini, batal wuduk dalam sujud ataupun dalam rukuk, dia kena tambah lagi satu rukun. Nah, Allahu Akbar, duduk dulu antara dua sujud baru dia boleh keluar. Dia tak boleh bangun keluar meninggalkan solat waktu dia sedang sujud, sebab makmum memang tak boleh angkat kepala. Dok tengok apa berlaku pada tu imam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau ada orang panggil dia angkat kepala. Nak tengok siapa dah. Jadi kita kalau tengok solat tak boleh tuan-tuan. Tengok kita solat fardu, kita tak boleh lah meninggalkan walaupun mak kita yang panggil. Mak kita datang, Assalamualaikum, kita tengok solat fardu, kita tak boleh menyahut, tidak boleh berhenti daripada solat. Tapi kalau kita sedang solat sunat, tiba-tiba kita dengar suara mak Assalamualaikum bagi salam, dan mak kita tu bukan duduk sekali dengan kita. Mak kita duduk di kawasan lain, di taman lain, di kampung lain, di negeri lain ataupun tempat lain lah, yang dia datang tu sekali sekala. Nah, kalau rumah duduk dengan mak kita, dia bagi salam tak payah jawab lah. Tapi kalau dia datang di tempat lain sekali sekala pula datang, kita sedang solat sunat, kalau dia bagi salam tu kena berhentilah. Waalaikumsalam. Mak dengan ayah kita ni. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau tu imam, Waalaikum, tu imam tua, Waalaikum. Jangan jawab. Tak jawab you. Batal. Dia tak kira, Tok Imam tak kira. Dia kira mak dengan ayah kalau bagi salam. Solat fardu tak boleh. Solat fardu ni ada seorang manusia, kalau dia bagi salam nak jawab. Apa dia belum? Betul RM20. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita pun ada Nabi dah wafat lama. Jadi sahabat-sahabat zaman sahabat, kalau sahabat tengah solat fardu sekalipun, kalau Nabi bagi salam, memang dia kena berhenti jawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kita cuma mak dan ayah itu pun solat sunat sahaja, solat fardu kita tak boleh jawab dan tak boleh berhenti macam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita angkat kepala nak tengok siapa yang panggil, maka lepas tu kita kira terus angkat tu terus nak duduk antara dua sujud, tak boleh. Sebab kita tidak ada niat, tidak ada qasad untuk bangun, cuma kita angkat nak tengok siapa. Nah, kalau kita solat di masjid seorang-seorang, bunyi kelepuk, dah pernah solat masjid ni seorang-seorang? Pernah? Malam ni cuba kali. Dia ada banyak ni sahabat-sahabat kita. Nah, dia datang nanti kelepuk. Dia tapak kaki. Apa angkat kepala tengok. Okey, bangun tu. Angkat tu dia bangun terus. Nak duduk tak boleh. Nah, dia kena qasad. Bangun tu memang bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud. Tak boleh bangun kerana yang lain kemudian terus dikira bangun untuk duduk antara dua sujud, maka itu tidak sah. Baik macam tu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu, kemudian yang ke-9, membaca tasyahud. Dia buat perungan tu kosong, tak ada apa.
Akhir disebut tasyahud akhir. Kosong tu mungkin dia nak tulis bahasa Arab. Tasyahud akhir disebut juga tahiyat akhir. Bukan di ta atau dah lagi salah. ti. Dia tulis tahiyat bukan tahiyat. Salah tulis tahiyat akhir. Sekurang-kurang at-tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala rasuli atau Allahumma salli ala nabi. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ke-9 ni rukun kauli. Rukun kauli sama dengan Fatihah lah, rukun kauli. Maka pastikan tuan-tuan kena berlatih menyebut huruf-huruf dengan tepat. Tapi tuan-tuan tengok dalam ni macam tak sama dengan kita pula. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Ada salawat lagi sini tak ada. At-tahiyyatu lillah. Nak kita yang ni sahaja yang wajib, yang kita tambah tu sunat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu, tu kita tambah tu adalah sunat. Baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Yang wajib ni at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika, kita baca assalamu alaika. Boleh baca dua tu. Salamun alaika boleh, assalamu alaika boleh. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina boleh, assalamu alaina pun boleh. Di pada tahiyat ini boleh salamun dengan tidak ada alif lam, dan boleh baca assalamu dengan ada alif lam. Tapi masa bagi salam tak boleh. Bagi salam tak boleh. Salamun alaikum warahmatullahi tak boleh. Assalamun alaikum warahmatullahi tak boleh. Pada memberi salam mesti ada alif lam. Assalamu. Assalamu kena ada. Tapi dalam tahiyat boleh baca salamun alaika dan boleh kita baca assalamu alaika. Sama ada dengan alif lam ataupun tidak ada alif lam. Jangan pandai-pandai tukar, tuan-tuan. Ini benar-benar macam ni, dia warid daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh tukar-tukar apa yang datang tu, takut tak sah. Baik. Jadi baca dulu at-tahiyyatu. At-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Di sinilah yang banyak tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia baca suka-suka hati dia. Ni rukun ni. Ni bukan subhana rabbiyal azim wa bihamdih ni. Ni bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tidak. Ini bukan rabbi firli warhamni wajburni, tidak. Itu sunat. Kalau tuan-tuan baca salah pun dia makruh, dia tidak memberi kesan kepada solat. Tapi Fatihah baca tahiyat akhir, tahiyat awal tak apa, dia sunat. Kalau kata salah di situ tak batal, dia tu sunat. Yang ni rukun. Kena beza. Tahiyat awal, tahiyat akhir itu sama, benda yang sama ya. Cuma kita baca lebih panjang pada tahiyat akhir. Cuma tahiyat awal dia adalah sunat ab'ad. Kalau kita tak baca, sujud sahwi. Kalau kita salah pun dia tidak memberi kesan pada solat kita sah ataupun batal. Tapi tahiyat akhir dia adalah rukun, maka baca elok-elok. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kena dia punya sabdu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nabi bukan ayyuhan nabi, tak betul. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ada sabdu situ, syaddah. Ada tafashi, dia bunyi gitu. Kalau kita dengar isteri kita baca, mana-mana huruf sin ke huruf shin ke, dia akan bunyi macam tu. Dia akan menyemburkan angin. Asyhadu alla, bukan alla, tak, alla. Dia kena masuk dalam lam. Kena masuk dalam idgham, tuan-tuan. Asyhadu alla, bukan asyhadu an la. Tak boleh. Kena tengok elok-elok ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi betul lah. Allahumma salli ala Muhammad
atau Allahumma salli ala Rasul, atau Allahumma salli ala Nabi. Ada dari sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada sini. Tak ada. Pak Long macam Sayyidina. Pak Long macam? Ada. Long macam? Oh, bahaya ni. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hadis yang warid yang ni ya. Hadis yang warid artinya hadis yang datang sebagai dalil untuk baca tahiyat dia macam ni. Dia tidak ada sayyidina. Nah, bila dia tidak ada sayyidina, maka dia jadi masalah lah bagi setengah-setengah orang. Jadi ada kumpulan kata siapa baca sayyidina tu kira tak tu. Sebab hadis Nabi dalam bab solat, bab baca tahiyat akhir, tahiyat awal, baca, tengoklah hadis mana pun tidak ada sayyidina. Nah, tidak ada sayyidina. Bagi mereka, bila Nabi tak sebut, masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ni bab tahiyat, bab lain tak apa, kita selawat biasa-biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad, tak ada masalah. Tidak ada khilaf di situ. Sebab apa? Bukan bab solat. Tak ada masalah yang tu. Ini bab hadis yang warid dalam bab ini tidak ada Sayyidina. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, walau bagaimanapun setelah ditanya kepada ulama-ulama yang besar-besar, walaupun badan dia kecil, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Atiyah Sakar Atiyah Sakar, kau tengok tubuh kecil tuan-tuan. Nah, tubuh dia kecil saja tapi dia besar dari segi ilmu. Hadis dalam kepala, apa dia, Quran memang 30 juzuk, dia pada kecil lagi 9 tahun 10 tahun dalam kepala. Ulama-ulama Al-Azhar macam tu lah. Nah, mereka macam tu. Hatta ulama pun sama, 30 juzuk dalam kepala tu biasa, dah jadi rutin dia hafal Quran waktu kecil. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, apa kata Atiyah Sakar, apa kata ulama Al-Azhar yang lain tentang memasukkan Sayyidina ni boleh ataupun tidak dalam tahiyat? Mereka kata la ba'sa bih, tak ada masalah. Tetapi afdal kita baca ikut apa yang datang, hadis Nabi yang datang dalam bab ini, kita afdal baca ikut yang tu, makna tanpa Sayyidina. Tapi kalau kita nak tambah Sayyidina pun bagi mereka la ba'sa bih, tidak jadi masalah apa-apa. Jadi jangan gaduh pula bab ni tuan-tuan, gaduh pula dengan members pula asyhadu an la Allahumma salli ala sayyidina. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, lepas baca sayyidina. Jadi macam tu lah pula. Nah, macam di Mekah kadang-kadang jadinya tu. Kita kan solat jenazah. Habis solat fardu, solat jenazah. Habis solat fardu, solat jenazah. Habis solat fardu, solat jenazah. Di Mekah, Madinah, nak banyak orang solat pergi mati sana. Kita solat depan sebelah Arab. Arab. Kita buat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok. Itu sebab apa pergi salam 2 kali. Bagi dia salam sekali ya, solat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa ambali ya, sekali je. Tak ada waktu. Dia tanya, sebab apa bagi salam 2 kali? Nak jawab kena? Ikut aku lah, dia akan faham. Mazhab Syafi'i sunat juga macam solat biasa lah, bagi sebelah kiri sunat. Bagi dia sekali ya solat tu bagi salam. Jadi dia jadi pelik. Hak tanya tu geng tak ngaji ya. Kalau geng ngaji dia tahulah khilaf. Dia pun tak ngaji juga. Jadi tengok bangsa negara lain datang, dia jadi pelik. Kita solat bagi salam 2 kali. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak ada masalah. Cuma afdal baca tidak tanpa Sayyidina. Saya tak pernah tambah Sayyidina. Tapi tuan-tuan nak tambah, tak ada masalah. La ba'sa bih. Sebab ulama-ulama besar kata tak ada masalah. Tidak bid'ah apa-apa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Setakat tu je. Tapi yang elok dia kata tambah lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambah situ.
Maknanya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh bagi salam dah sebenarnya. Ataupun kita tambah sikit dia wa ala ali Muhammad, boleh dah bagi salam. Tapi orang tambah lagi nama dia selawat Ibrahimiyah. Sebab apa tak selawat Adamiyah? Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Adam wa ala ali Adam. Tak tambah itu. Nabi Ibrahim sebab apa? Nah, dia ada sebab dia lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ni ada dua bapa. Yang pertama nama dia Abul Bashar, bapa kepada manusia. Bapa kepada manusia, dia tu orang pertama yang selepas daripada itu lahirlah manusia-manusia yang lain. Itu nama dia bapa kepada manusia. Arab sebut Abul Bashar, yakni Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia ada pula bapa kepada nabi-nabi ni, Abul Anbiya, Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bermula dari Nabi Ibrahim ni lah, dia pecah. Ada satu Bani Israel, satu lagi Arab. Yang Arab seorang saja, Nabi Muhammad SAW. Yang lain semua Bani Israel daripada keturunan Ishak. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka Nabi Ibrahim dikira sebagai bapa kepada nabi-nabi, dan dialah mengasaskan pada Baitullah itu untuk kita tawaf, buat haji dan sebagainya. Maka selawat ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam, selawat Ibrahimiyah nama dia. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis yang tu lah. Jadi yang ni tolonglah jumpa ustaz mana, kita kena test Fatihah saja. Kita jumpa ustaz dengar Fatihah saya, kau baca, okey boleh dah. Pergi ustaz ni pula baca, oh okey boleh dah. Pergi ustaz ni pula baca, okey, selesai ya. 3 jumhur ulama. 3 ke jumhur lah. Kalau seorang tu belum faham. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tapi tahiyat akhir tak pernah baca pun. Pernah belum? Pernah baca dengan ustaz? Tak pernah? Jengkreng. Lepas ni lah, mungkin kita baca betul dah, tapi takut tak tu. Takut ada huruf-huruf yang kita sebut tidak tepat. Maka kita kena belajar dengan guru yang mursyid, sebab kalimah-kalimah yang kita sebut adalah bahasa Arab yang bukan bahasa kita. Jadi ada kalimah-kalimah makhraj dia yang tak sama dengan makhraj kita. Jadi kita kena baca dengan orang yang pakar dalam bab ni. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Allahumma salli dia bukan salli. Ada banyak sebut Allahumma salli, Allah. Sin lam makna lain, sad lam tu makna lain. Salli makna kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu salli ya Allah. Kita minta ya Allah engkau berkati ataupun selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu doa untuk Nabi. Tiba-tiba dia baca salli. Saya pernah dengar banyak lah. Dia baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Salli tu makna cabut pedang, tuan-tuan. Kalimah salli tu ni kata pedang dalam sarung dia, kita hulus cabut tu salli. Huluskan pedang. Ya Allah, huluskan pedang pada Nabi. Tu kata. Bila kita, sad bukan bahasa kita, sad bukan huruf kita. Melayu pun ada sad. Dia sebut sin S. Dia tulis soleh pun SO ataupun SA, saleh. Bunyi saleh, bunyi sin, dia tidak bunyi soleh. Jadi hati-hati sebut kalimah Arab, takut dia bertukar huruf dan dia akan bertukar makna, dia akan jadi bahaya lah. Jadi kena belajar betul-betul. Salli bukan salli, macam tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang ke-10 tu baca selawat. Kita tadi sambung tu 9 dengan 10 kita sambung tu tadi. Okey, yang ke-11 cepat sikit. Duduk bagi tasyahud akhir, bagi selawat dan bagi salam. Duduknya kerana membaca tasyahud akhir, duduknya kerana membaca tasyahud akhir, 2 kali ulang ni. Duduknya kerana membaca selawat ke atas Nabi, dan duduknya kerana membaca Assalamualaikum itu jadi rukun solat. Jika kita baca dengan keadaan tidak duduk seperti berdiri atau sambil bangun, nescaya tidak sah solat kerana meninggalkan rukun. Jadi baca tahiyat akhir itu satu rukun, dan kita baca tu kena duduk.
Dia tak boleh baca masa berdiri, tak boleh baca masa rukuk, tak boleh. Masa kita kena duduk, masa kita baca tahiyat akhir, dan juga kita baca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Semua bacaan-bacaan ini disyaratkan didengar oleh telinganya sendiri. Bagaimana telah dinyatakan pada rukun yang ketiga, yakni takbiratul ihram, dengan ada mualat berturut-turut dan dalam bahasa Arab. Jadi kita baca rukun-rukun kauli, bukan rukun tak apa. Nah, macam tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, rabbi ufirli warhamni, itu bukan rukun. Kalau kita baca tak dengar pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi bila dia rukun, takbiratul ihram, kemudian bacaan Fatihah, kemudian tahiyat akhir, kemudian memberi salam, ini rukun-rukun kauli, maka telinga kita kena dengar apa yang kita baca. Telinga kita. Syarat dia telinga tu orang yang sihat lah. Yang muda macam aku ni. Nah, Pak Long, Pak Long ada telinga okey, KKU. Boleh ke? Oh, mah kalau boleh nikah ya. Oh, tak dengar dah. Tak dengar dah. Nampak tak dengar. Tu tak dengar. Tadi tak okey. Jengkreng sungguh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tanya menikah, Baik. Jadi yang ni nak jagalah. Kalau telinga kita dah kurang, kita kena ukur ikut bacaan kita hak masa kita dengar dulu. Tak boleh ditambah. Tak boleh tambah dia punya volume. Orang Bali sebut volume, sini sebut apa? Tu, sini. Tinggi rendah suara tu lah, tak boleh naik balung. Kalau kita baca masa muda, kita dengar telinga kita, maka bacaan kita tak ratus. Bila telinga kita dah makin tua, umur 60, 70, dah tak dengar dah. Kita volume suara tak boleh tambah, tak ratus juga. Sebab kalau kita tambah, dia ganggu jiran sebelah. Kita sebut dah, bila ganggu jiran sebelah, yang sebelah menyebelah, hukum dia haram. Datang nak dapat pahala 27, balik boleh bala. Bukan pahala, bala boleh. Sebab apa? Haram kita meninggikan suara sehingga mengganggu hak sebelah tu. Ni jagalah tuan-tuan. Jadi kita ukur bacaan kita masa kita mendengar dululah. Bila kita dah kurang dengar, bacaan kita tidak boleh ditambah volume dia. Bacaan yang sama aja. Macam tu. Baik, yang ni Fatihah kena jaga, tahiyat kena jaga, sebab yang ni banyak dia mengganggu sahabat-sahabat di kiri dan kanan dia. Kadang-kadang bukan kiri kanan, haksah tiga dengar. Tu dia duduk sini, Nuh belakang dengar. Oh, Pak Long apa? Jangan baca kuat. Dia tak boleh ganggu orang lain. Ingat, telinga kita sahaja sendiri yang mendengar, yang sebelah tak perlu dengar, sebab dia nak dengar hak dia baca. Masing-masing nak mendengar bacaan sendiri. Jadi jangan ada gangguan daripada bacaan orang lain. Tak boleh. Jadi baca sekadar itu saja. Hak perempuan kena jagalah, perempuan belakang tu tak baca bunyi, tak bunyi apa. Tak dengar apa baca. Kalau pernah dengar bini solat, malam ni tiba-tiba tengok dia solat, tak dengar apa. Memang kita tak dengar kot, dia dengar kot. Tak apa. Takut dia jenis baca bunyi angin. Macam tu. Yang tu tak boleh. Sebab bacaan-bacaan yang wajib tak boleh bunyi angin sahaja. Banyak dia bunyi angin, suara tak ada. Dia mesti ada suara. Sebab makhraj dia diikuti dengan suara. Dia tak boleh keluar angin sahaja. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian berturut-turutlah. Baca berturut-turut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baca Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Dia tidak boleh berhenti dalam tempoh yang lama, yang pada adat dia lama, maka kita kena ulang mula. Dia macam Fatihah juga lah tuan-tuan. Takat kita batuk tak apa, takat kita nak menarik nafas tak apa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dah tua dah ni, mati nafas baru. Assalam tak apa yang tu, diberi maaf untuk sekadar kita nak menarik nafas untuk baca semula. Dia tak boleh berhenti itu lama. Kalau lama dikira putus dia punya mualat. Bila putus mualat, kita kena ambil semula baca. Itu kaedah rukun apa dia kauli. Macam Fatihah lah, kita baca, kemudian kita berhenti lama,
maka kita kena ambil daripada bismillah hari. Kena ambil semula. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Nah, jadi jangan bagi dah putus. Batuk dimaaf pada syarak. Sebut batuk betul aku kan boleh. Allergic. Baik, ke-12 habis dah bahasa Arab. Memang kita baca bahasa Arab. Tapi kalau mula-mula masuk Islam yang tak erti, dia boleh baca mana-mana bahasa lah. Sambil dia belajar bahasa Arab. Bila dah erti bahasa Arab, dia kena tukar kepada bahasa Arab. Macam bab Fatihah yang kita dah jelas sebelum daripada ini. Baik, yang ke-12 memberi salam, iaitu mengucap salam yang pertama. Hak tu rukun, hak kedua sunat. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Sekurang-kurang Assalamualaikum. Sampai situ yang rukun. Warahmatullahi wabarakatuh tu sunat dah. Assalamualaikum. Oh, kentut. Batal dia. Warahmatullah tak sebut lagi. Assalamualaikum. Duk tahan lama. Batal ke tak? Tak batal dah. Habis dah Assalamualaikum sampai mim kum tu kentut, tak apa dah. Sebab sampai situ ya rukun. Warahmatullahi wabarakatuh tu sunat. Dia macam ni tuan-tuan. Masa kita menyebut Assalamualaikum, kita masih menghadap kiblat. Macam ni lah. Tunduk tu aku tak tahu dah daripada mana. Jepun kot. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Jepun kot. Tak pernah pergi Jepun. Ayo gozaimat. Tak sebut dalam kitab. Tak ada lah kita dia. Jadi tuan-tuan nak buat boleh sekali tu tak batal solat lah. Kalau macam ni batal. 1, 2, 3. Dia leher kita ni pergerakan besar. Nah, kalau dia bergerak 3 kali berturut-turut batal. Tak sunat pun kita tunduk tu. Ambil di mana? Wallah alam lah yang tu. Mungkin Melayu dia sopan tu. Assalam. Adalah drama tu. Tak apa. Saya tak buat pun. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tuan-tuan nak buat bila. Tapi tak ada dalam kita dia, tak ada dalam kita. Nah. Ya. Dia nak lokeh. Dulu kita sebut dah. Dulu sebut dah. Hak Syafi'i kita betul gitu, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi dengan betul itu bahaya ni. Ni malam Jumaat. Dia gitu. Dia kena sedikit bongkok gitu. Bukan betul itu, kita betul itu. Dia kena sikit itu. Bukan tu betul itu. Sedikit bongkok. Dia ada hadis satu lagi, dia pusing-pusing, Syafi'i tak ambil tu. Tu Maliki tu. Ni tengok dia, tengok kepala dia. Tengok dia. Pergi Mekah lah, di sini tak ada. Oh, ada sini ada. Ada. Mazhab Maliki itu. Tapi dia tak, dari segi Syafi'i tak batal apa-apa sebab dia ni dia anggota kecil, dia gerak 10,000 kali pun tak batal. Kalau yang ni besar, yang ni 3 kali turut-turut batal. Baik tuan-tuan, ada hadis tapi Syafi'i dia tak ambil yang itulah. Kita tidak ada gerakan apa-apa. Baik tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita ulang balik tadi. Assalamualaikum, masih menghadap kiblat. Kita masih menghadap kiblat masa kum. Assalamualaikum. Kita mula mengalihkan kita punya muka ke arah kanan masa warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ada? Tak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Sekat tu kan? Tidak ada wabarakatuh. Cuma ada satu kitab dia sebut wabarakatuh, kitab anak kunci syurga. Tapi kalau kita baca kitab lain tak ada sekat warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Dekat tu ya. Tapi kalau bab lain tu tak apalah, kita Assalamualaikum warahmatullah boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun boleh. Setakat tu sudahlah. Sebab orang nak jawab, dia sunat jawab lebih baik daripada itu. Kalau kita panjang, lebih panjang dan nak jawab tu payahlah. Assalamualaikum jawapan dia. Orang bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita tambah sikit. Yang jawab tu tambah lebih banyak daripada yang bagi salam. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmah. Tambah lagi. Nah, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmah wa maghfirah. Lepas tu nak tambah lagi. Nak sport lagi. Panjang sangat. Kita nak jawab tu kena panjang. Nah, jadi setakat tu sudah. Paling panjang wabarakatuh sudah. Ta'ala tak ada. Tapi nak kata tak apa lah. Tapi ta'ala tak ada. Kita jumpa dalam hadis-hadis kata ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada lah dalam hadis yang warid. Tapi kita nak tambah tak ada hal lah yang tu. Tapi saya tak pernah guna ta'ala. Ada orang guna tak ada hal lah. Nah, kita tak nak benda-benda kecil, jadi tak nak bergaduh. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi gitu, assalamualaikum warahmatullahi. Masa tu baru kita kali. Ni daripada awal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kira ni cikgu ni nak. Ni tu. Oh, tengok tu. Cikgu ikutan. Dia macam tu nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tarik tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tarik ke tengah dulu baru assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu comel Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian kita hak belakang jadi makmum. Bila imam kata assalamualaikum warahmatullahi, boleh bagi salam? Tak boleh. Palung mazhab lah. Dari segi boleh dah. Sebab itulah yang rukun. Hak sebelah kiri itu sunat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Imam setakat tu, kita belakang tu boleh dah assalamualaikum warahmatullahi. Nah, cuma disebut oleh Imam Nawawi, dia nakalkan daripada ulama lain, masuk dalam kitab dia Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata elok afdal kita tunggu imam bagi salam yang kedua dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, kita tunggu saat dia pun assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita assalamualaikum warahmatullahi. Tu comel. Ada dalam kita dulu adalah seorang tok guru kata, sebab apa kita tunggu? Saya pun tak tahulah, saya pun pelik juga. Bila kita rujuk balik ada pun mungkin dia tidak merujuk balik, wallahu alam, kita tak tahu. Kita berhusnuzon dengan dia lah. Dia kata begini ke orang kau belah timur ni solat, tunggu imam bagi salam kedua dulu baru dia bagi salam. Pernah dengar? Dah tengok video tu? Kaki video juga. Ada lama lah, dia pun dah meninggal dah lah. Tapi dia sebut macam tu, mungkin tempat dia bukan macam tu. Tapi kalau Kedah, Kelantan, Perlis, pilihlah pondok mana pun, dia akan tunggu imam bagi salam yang kedua dulu, barulah dia bagi salam. Sebab ada sebut lagi tak? Buka Syarah Muhadzab, ada. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi begitu. Okey, jadi imam bagi sama dengan yang kita masbuk pun, jangan laju sangat. Imam bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, boleh dah nak bangun kita nak tambah rakaat. Tapi kita sunat sama dengan orang nak bagi salam. Tunggu imam assalamualaikum warahmatullahi kedua, barulah kita bangun, baru nampak kita tu mengaji. Baru nampak kita tu mengaji ni assalam bangun dah. Baru assalamualaikum baru habis. Dia assalamu tu bangun dah. Laju sungguh. Jangan laju sangat. Bagi habis dulu. Tuan-tuan, afdal bagi dia bagi salam yang sebelah yang kedua, yang sunat tu dulu, baru kita bangun. Itu elok. Dia kalut. Tapi kalau dia masa dia datang tak kalut pula belum. Masa dia datang tu imam tahiyat awal. Dia takbir ke tak? Paklun takbir kalau paklun masuk imam Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul tahiyat awal. Paklun nak takbir ke paklun tunggu dia bangun dulu? Tunggu. Aku kata lah. Kena. Malam ni paklun kena. Tak apa paklun, ingat aku. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Yang tu dia tak kalut pula. Yang tu kita bila masuk, Nabi sebut dapatkan imam di mana dia berada. Jadi bila kita masuk, imam sedang tahiyat awal, kita duduk tunggu dulu. Majoriti kalau masuk tu mesti tunggu. Tiba-tiba saya datang, saya Heru.
Saya masuk Allah Akbar, saya duduk. Elok saya duduk Imam Allah Akbar, dia kata apa? Bodoh. Kan tunggulah dulu. Dia guna akal. Agama bukan guna akal. Syarak suruh kita ikut tu imam di mana dia berada, walaupun kita memang tak dapat dah rakaat, tapi kita dapat fadilah. Mana tuan-tuan dan muslimat. Jadi lepas ni siapa-siapa masuk aja, imam tak mana pun kita turun. Hak biasa orang takkan turun tahiyat awal sebab dia tahu dah dia takkan dapat rakaat. Tunggu imam bangun baru dia takbir. Itu satu benda yang salah, dia tak mengaji sebenarnya. Nabi suruh kita dapatkan imam di mana dia berada, walaupun kita tak dapat rakaat, kita dapat kelebihan dalam solat tu berbanding dengan sahabat kita yang tidak turun, yang tunggu imam bangun. Tak sama dah di situ, di segi pahala, di segi markah. Mana? Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, jadi hati-hatilah benar-benar macam ni. Kita kena solat ikut cara Nabi solat, bukan cara kita sendiri. Baik, habis yang tu. Baik, afdalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada barakatuh lah dalam bab ni. Makruh diterbalikkan. Terbalik tak boleh dengan disebut alaikumussalam. Mau follow? Alaikumussalam. Alaikumussalam tu dia. Tak boleh, makruh. Jawab salam boleh. Orang bagi assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh tak? Tu tak? Kita jawab waalaikumsalam. Tapi untuk sini tak boleh. Tidak boleh diterbalikkan kalimah itu. Waktu kita memberi salam dikira tidak sah. Tidak sah kita terbalikkan. Dan tidak sah dengan salamun alaikum tadi ni. Dia mesti ada alif lam. Assalamu alaikum. Dia tak boleh salamun alaikum macam dalam tasyahud tadi. Tasyahud boleh salamun alaika ataupun salamun alaikum, tapi di segi dalam bab dia memberi salam tidak boleh salamun alaikum. Bab ni dia tak boleh. Bab lain boleh. Kita nak tukar bagi salam, salamun alaikum boleh. Quran sebut salamun alaikum tibtum. Salam keadah kamu dan kamu telah melakukan kebaikan. Tak ada masalah. Tapi dalam salam solat ni tak boleh guna salamun alaikum. Kita kena ada alif lam assalamu alaikum macam tu. Tidak boleh buat. Habis itu untuk bab salam selesai. Masjid ni pun masjid assalam. Boleh. Baik, yang ke-13 akhir kali tertib, iaitu selain daripada rukun-rukun yang dituntut diperbuat serentak seperti niat dengan takbiratul ihram. Mana kalau niat takbiratul ihram berdiri itu serentaklah. Kita tak boleh berdiri kemudian nak niat memang kita berdiri pun. Dia serentak, tapi bila kita mengaji kita sebut satu-satu. Kita sebut niat, kemudian kita sebut takbiratul ihram, kemudian kita sebut qiyam, kita sebut satu-satu sebab mengaji. Tapi bila kita nak buat dia serentak berdiri, takbir, niat satu serentak. Tidak ada dia tertib di situ. Dia serentak je berlaku. Berdiri, niat dan takbir itu serentak. Hal lain pada tu dia ada urutan dia, Baik. Kemudian Fatihah, kemudian berdiri dan lain-lain itu mana-mana yang dahulu hendaklah didahulukan mengikut susunannya. Jadi bila kita berdiri, kita takbiratul ihram serentak dengan niat 3 tu tidak tertib. Tertib akan berlaku selepas daripada itu kita baca Fatihah. Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, kemudian dia akan berlaku rukuk, kemudian tidak dia tertib. Kemudian dia akan sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud semula. Begitulah semua rakaat, termasuklah rakaat yang ada tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, yang ni yang tertib kalau kita lupa. Contoh kita takbir Allahu Akbar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada jenis tu kalau nak. Fatihah tu lupa. Bus surah tu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Masa sujud tu ingat, tak baca Fatihah. Macam mana Pak Long? Pak Long cuba jawab. Betul, saya lagi 2 orang. Macam mana? Taklah kalau Pak Long macam tu lah. Kalau Pak Long kata Pak Long terlupa baca Fatihah, dia baca surah tu. Tapi masa tu tak perasan lagi. Masa sujud baru perasan. Tadi baca surah tu. Pak Long nak buat apa? Geng.
Kalau apa? Solat mula. Solat mula. Kalau jadi belum. Kalau bangun balik. Nah, bangun balik. Berdiri balik, baca Fatihah. Hak kita rukuk, hak lepas Fatihah ni. Rukuk, i'tidal, sujud, semua tak okey. Kita bangun semula, baca Fatihah, kemudian rukuk mula. Hak tadi tak okey. Sebab kita dah tertinggal satu rukun, maka setiap rukun, hak selepas rukun yang kita tinggal tidak dikira. Maka kita kena bangun semula, berdiri, baca Fatihah, kemudian rukuk mula, i'tidal semula, sujud semula. Tu nasib baik rakaat pertama. Kalau ingat rakaat akhir macam mana? Ingat masa tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Di akhir rakaat pertama tak baca Fatihah. Nak macam mana? Pak Long bangun semula, baca Fatihah, buat semula lagi 4. Hak tadi tak okey semua. Oh, dia solat asar jadi 8 rakaat. Sebab hak pertama tu tak pakai, sebab lepas Fatihah, lepas takbir kita tak baca Fatihah, maka kita kena undur ke belakang semula. Dikira rukun-rukun yang kita buat selepas daripada itu dan rakaat-rakaat selepas daripada itu tidak dipakai. Oh, macam tu. Solat mula balik. Tapi jangan berhenti, cuma kita bangun solat balik je. Jangan berhenti takbir mula, tu nama dia bodoh. Jangan berhenti kat lalu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati Islam, dia macam tu lah. Okey, ya. Kalau tu imam apa? Sepak punggung lah. Tu imam tak jawab Fatihah. Subhanallah. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaif. Kita belakang ni alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu lah. Ataupun subhanallah. Nah, ya, belakang dia juga tak ikut dia. Kita mufaraqah sebab imam kita meninggalkan rukun, maka kita dah tahu dia meninggalkan rukun, maka kita mufaraqah. Dulu berlaku di mana, Puncak Alam ke dulu? Puncak Alam tak? Bulan Ramadan ni, tarawih. Imam Arab dah tahu. Dia bukan tak baca Fatihah, dia lompat ia kena wudu tak baca. Iyyaka na'budu tak baca. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Ihdinas Siratal Mustaqim. Lompat. Iyyaka na'budu. Nah, mungkin dia tak puasa. Tapi payah orang nak tinggal Fatihah. Payah nak. Sebab kita baca hari-hari. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita tidur pun boleh baca Fatihah. Menggigau baca betul ikut tertib. Sebab kita baca hari-hari. Sebab tu ada ustaz-ustaz yang buat kursus jenazah, dia kata gini, di antara tanda nak mati lupa Fatihah. Sebab Fatihah ni payah orang nak lupa, tiba-tiba Fatihah boleh lupa. Tak lama hidup mengucap tak. Kata dia wallahu alam betul ke tak. Sebab bila dah lupa Fatihah ni kira berat. Kira kita tu berat tu. Sebab Fatihah kita baca hari-hari, tiba-tiba terlupa. Dia akan terlupa Fatihah masa mana? Lupa Fatihah masa mu nak nikah. So, imam kata, okey, istighfar, baca Fatihah sekali, jangan kering, Al-Fatihah. Masa tu mungkin terlupa Fatihah. Nah, ataupun kita nak baca depan guru-guru, tok guru kita, jadi orang Bali panggil orang Bali panggil nervous. Orang Perlis panggil apa? Nervous tak? Gemuruh. Gemuruh. Tara Syekh apa, Ustaz Ismail Khamus. Nah, Ismail Khamus tu tok guru besar dah tu. Tapi tuan-tuan tahu, dia mengaji ilmu perubatan dengan Datuk Harun Din. Nah, dia tu mengaji ilmu perubatan dengan Datuk Harun Din, tapi dia buka dia punya sendirilah, Darussalam pada dia punya. Nah, dia cerita masa dia nak ambil ijazah daripada Datuk Harun Din suruh dia baca Fatihah, terlupa. Baca ni ayat kursi, dua kelah Fatihah ayat kursi, terlupa. Nak cerita depan guru, sampai tok guru pun terlupa. Nah, sama-sama tok guru. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, masa-masa tu mungkinlah. Nah, tapi masa biasa-biasa payahlah kita nak lupa. Tapi mungkin imam tu mungkin dia terlompat. Jadi makmum yang sedar, sebab tu makmum dia kena mengikuti bacaan imam tu. Bila makmum yang tahu dia tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia kena niat mufaraqah. Esok tu masuk surat khabar,
kata dimaklumkan tu siapa yang solat masa tu solat isyak belum tarawih, siapa yang solat bersama dengan imam di masjid sekian-sekian tu lah, dikehendaki qada solat isyak. Qada solat isyak lah, kalau tarawih qada qada solat isyak. Esok tu masuk kat apa? Lepas tu ustaz-ustaz komen lah, dia kata tak semestinya orang yang ikut tu dia ikut tu imam, mungkin ada yang farakah. Jadi siapa-siapa yang mufarakah pada malam tu tak payah qada lah. Dan siapa-siapa yang ikut dia juga tak mufarakah, maka dia kena qada semula sebab imam sudah meninggalkan satu ayat, bukan satu surah Fatihah. Satu ayat daripada 7 tu dia tinggalkan satu, maka dikira sudah tidak sah, kena qada semula. Macam tu lah. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita rukuk Allahu Akbar, ingat dalam rukuk aku tak baca Fatihah, maka kita kena kembali semula kepada qiyam baca Fatihah. Kecuali kita menjadi makmum. Ingatlah. Kecuali kita menjadi makmum. Bila imam kita rukuk Allahu Akbar rukuk, kita pun Allahu Akbar rukuk juga. Dia rukuk, kita pun rukuk. Dalam rukuk tu kita teringat, aku tak baca Fatihah tadi. Duk galik kat mana tu. Jadi imam rukuk, dia pun rukuk. Bila dia rukuk tu dia baru ingat dia tak baca Fatihah. Memang dia confirm dia tak baca Fatihah. Maka dia tak boleh kembali semula. Beza. Solat seorang diri boleh kembali semula sebab kita solat seorang. Bila kita dah ikut imam rukuk, kita teringat kita tak baca Fatihah, maka tak boleh kita kembali semula kepada rukuk. Kalau kita kembali kepada rukuk, solat kita batal. Maka kita kena teruskan solat. Tetapi bila imam bagi salam, kita kena bangun tambah lagi satu rakaat. Sebab tadi dikira rakaat, tidak dikira sebab kita tak baca Fatihah. Cuma kita tak boleh nak bangun baca sebab kita jadi makmum, sebab imam dah rukuk. Maka kita solat tahbih, habis imam bagi salam, kita pun bangun tambah lagi satu rakaat. Member sebelah tengok, mazhab mana? Dah datang sekali tadi kan, datang sekali tadi. Duduk sebelah menyebelah, satu kereta pula tu. Sama-sama takbir, tiba-tiba dia bangun, mazhab mana? Sat gilang kereta tanyalah, sebab apa bangun tadi? Aku tak baca Fatihah tadi. Gitu tu. Ustaz kata macam tu. Orang tak tahu, kita je tahu. Nah, tapi kalau kita rukuk dulu, ni imam, ni kita. Kita terrukuk dulu Allahu Akbar. Imam tak rukuk belum. Boleh lagi ni. Makmum bila dia mendahului imam dengan satu rukun tak batal lagi. Jangan dua rukun batal. Satu rukun tak batal lagi. Cuma makruh dan dia tak dapat pahala 27, tak dapat. Solat dia sah, tapi pahala tak dapat sebab dia mendahului imam dengan satu rukun, solat dia sah, tapi makruh dan tak dapat pahala 27. Tapi kalau mendahului dua rukun, batal terus. Baik, dia Allahu Akbar rukuk, dalam rukuk tu dia tinggal tak baca Fatihah tadi. Imam tak rukuk lagi ni, dia boleh bangun semula sebab imam tak rukuk lagi, sebab ni tak rukuk dia rukuk dulu, terdulu. Masa rukuk dia tengok aku tak baca Fatihah, maka dia bangun semula berdiri. Imam pun Allahu Akbar rukuk, jengkreng. Halo, jangan buat tu dia sudah. Kita kena baca Fatihah sampai habis. Kena baca Fatihah sampai habis, dan kita diberi keuzuran syar'i ditinggalkan oleh imam ni sampai ke sujud yang kedua. Kalau imam dah sujud yang kedua dan dia nak bangun dah kita tak habis Fatihah lagi, maka rakaat itu dikira batal dan kita ikut imam terus, kita tambah lagi satu. Macam itulah. Denda bagi orang yang lupa baca Fatihah masa solat jemaah. Baik, bab tu dia panjang lagi sebenarnya. Kita tunggu dalam bab solat jemaah lah. Cuma saya masuk sikit-sikit sebab ada kaitan. Yang kita kena bangun semula, tapi kalau jadi makmum jangan bangun. Kalau kita bangun semula batal. Kita teruskan solat. Nanti bila imam bagi salam, kita tambah lagi satu sebab kita tak baca Fatihah, dikira tak dapat rakaat tersebut. Macam tu. Baik tuan-tuan, itu tertib selesai. Jadi cukup sekadar itulah pada malam ini tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dah lajak dah tu. Kita akan sambung bulan depan. Bulan depan tak ada habis. Bulan 13 tak ada.
kita akan kembali semula tahun depan. Tahun depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sabtu minggu yang ketiga kita sambung pahala turun catatlah lipat itu sunat-sunat sebelum dan dalam solat. Jadi sekadar itu dulu yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.